Baik, Assalamualaikum, selamat pagi semua. So pada hari ini kita akan tengok pasal color, unsur color yang ketiga. Kalau kamu tengok dalam jadual unsur tu, kalau menegak ni kita panggil kumpulan, manakala kalau mengufuk macam ni kita panggil dia color. Okey, itulah hari ini kita akan belajar. Okey, mengenai color ni, saya sudah pun bagi penerangan tadi. Kalau menegak ni kita panggil dia, apa dia? Kita panggil dia kumpulan. Manakala kalau mengufuk kita akan panggil dia color. Macam mana kita boleh kata dia satu kumpulan yang sama? Kalau kamu ingat lagi, petala valence iaitu orbit yang terakhir sekali, petala yang terakhir sekali dalam sesuatu atom tu, dia punya jumlah petala elektron di petala valence akan menentukan dia di kumpulan mana. Kalau macam satu unsur tu helium, mana petala valence adalah 1, jadi dia berada dalam kumpulan 1. Begitulah juga dengan oksigen. Dia ada 8 kan, 8 elektron. Kalau kita susun elektron dia tu betul-betul dalam orbit dia, petala valence dia ada 6. Maka kita tahu dia akan berada di kumpulan yang ke-16. Okey, jadi itu yang kita dah belajar pada yang lepas lah mengenai kumpulan. Kumpulan ni kita tahu mesti di hujung petala valence itu mesti akan mempunyai jumlah yang sama. Tapi macam mana pula dengan color, iaitu kalau kita tengok dia mengufuk daripada sini ke sini, daripada belah kiri ni kita tengok satu persatu pergi ke belah kanan ni, apakah persamaan mereka pula, apa persamaan dia orang ni menyebabkan dia berada dalam kumpulan yang sama? Itu yang kita nak tengok. Okey, color 3 terdiri daripada unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Kamu tengok ni, susunan dia lah. Yang mana di sini natrium, magnesium, dan dia tak ada kumpulan peralihan. Untuk color 3 ni dia tak ada unsur peralihan. Apa itu unsur peralihan? Nanti kita akan tengok lah. Okey, dan dia terus pergi ke aluminium, silikon sampailah argon. Dan sebenarnya apa kegunaan dia? Okey, kalau macam magnesium ni, dia digunakan sebagai bahan api lah, bahan penyala api. Yang mana biasa kamu tengok dekat lighter tu, dia ada bahan penyala api tu yang memercikkan api tu, itu adalah magnesium. Okey, aluminium ni pula biasa kita guna apa? Tin makanan yang biasa kamu tengok sardin, sardin tu atau tin susu, tu daripada aluminium. Manakala fosforus biasa kamu main bunga api tu, sebenarnya dalam bahan peledak, bukan peledak lah, kita dalam bunga api yang kamu tengok ada percikan api tu, sebenarnya dia adalah fosforus. Manakala sulfur ni dia digunakan sebagai racun kulat. Dia masa kita akan spray pada tumbuhan untuk mengelakkan daripada serangan racun lah, serangan kulat. Okey, kalau kamu tengok kan dia punya sifat fizik dia. Okey, tengok sifat fiziknya. Apabila merentasi color kiri ke kanan, saiz atom berkurang kerana jejari atom semakin berkurang. Okey, kalau daripada sini natrium ni kamu akan dapat tengok jejari dia 0.186, lepas tu dia turun 0.16, 0.143, 118 sampai ke hujung skala argon ni 0.094. Ini menunjukkan apa? Bila mana merentasi color daripada kiri ni pergi ke kanan, kita akan dapati bahawa sifat fizik dia semakin lama semakin mengecil. Sebab apa? Sebab pertama sekali ialah jejari sesuatu atom tu, dia semakin lama makin berkurang. Okey, saya ingatkan kamu balik macam mana boleh menentukan jejari dia tu. Okey, sebenarnya dia punya bilangan elektron yang tersusun pada orbit dia. Kalau macam contoh ini sesuatu atom ni, dia hanya ada 2 sahaja petala, maka sudah tentulah jejari ni akan lebih kecil berbanding kalau sesuatu atom tu ada
ada 4 jejari. Nampak? Dia kalau sesuatu tu 4 petala, sudah tentu ada lebih besar, sebab jejari ni kita ukur daripada pusat ni pergi ke hujung sini, pergi ke petala yang terakhir sekali. Sudah tentulah yang 4 petala ni lebih besar daripada yang 2 petala ni. Okey, itulah jejari tu, sesuatu jari tu diukur. Jadi kamu dapat tengok betapa daripada natrium ni, di mana dia pergi akhir sekali dia pergi ke argon. Argon tu semakin lama semakin mengecil. Okey, ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan ni ialah dikira macam mana kebolehan sesuatu nukleus tu untuk menarik elektron. Kebolehan sesuatu elektron nukleus, sesuatu atom tu untuk menarik elektron kepadanya, kan? Okey, pertambahan bilangan proton merentasi skala 3 akan menyebabkan pertambahan cas dalam nukleus atom. Oleh itu, keelektronegatifan unsur akan meningkat kerana daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah. Jadi kamu akan dapati bahawa daripada sini natrium ni dia pergi sampai ke sini, dia punya keelektronegatifan dia tu semakin bertambah. Macam mana dia punya nukleus tu semakin lama semakin kuat menarik elektron ke arahnya. Okey, keadaan fizik unsur skala 3 akan berubah daripada pepejal kepada gas. Daripada sini pepejal, natrium ni pepejal, dia pergi sampai ke hujung sini dia akan jadi gas, kan? Pasal kamu tengok lagi, dia berubah daripada logam, separuh logam dan akhirnya menjadi bukan logam. Natrium, magnesium dan aluminium merupakan unsur logam. Daripada yang awal, 3 awal ni adalah logam. Silikon ialah unsur separuh logam dan atom metaloid, manakala fosforus, sulfur, klorin dan argon merupakan unsur bukan logam. Jadi dia dah menghala kepada menjadi gas. Okey, kita telah pun tengok dia punya sifat fizik dia. Sekarang ni kita nak bincangkan dia punya sifat kimia pula. Apakah yang berlaku apabila kita merentasi skala lah, kan? Daripada natrium, magnesium, dia pergi ke aluminium dan seterusnya. Okey. Apabila kita, sebab tu saya macam sebelum ni kita dah jawab soalan biologi, yang mana pentingnya kamu dapat tahulah betapa pentingnya kamu menyemak eksperimen-eksperimen yang terdapat dalam buku teks. Sebab apa? Sebab kemungkinan, bukan sahaja kemungkinan, bahkan orang kata besar kemungkinan semua soalan-soalan apa yang kamu pelajari eksperimen dalam buku teks ni akan keluar dalam XPM. Sebab tu kamu jangan hanya kata ambil sambil lewa sahajalah bila mana kamu diajar mengenai eksperimen. Okey, eksperimen yang dijalankan ni adalah dia untuk apa? Untuk mengkaji perubahan sifat kimia unsur oksida unsur apabila merentasi skala ketiga. Jadi saya minta sangatlah kamu sila semak semua eksperimen-eksperimen yang ada ni. Dan kita nak tengoklah macam mana result dia. Kalau boleh, kalau kamu ada buku rujukan ke, kamu tengok. Sebab dalam eksperimen dalam buku teks ni dia tak cerita habis, dia tak ada result semua ni lah. Tapi dia beritahu kamu lah macam mana sesuatu eksperimen tu dijalankan. Saya minta sangat kamu sila tengok apakah yang terjadi bila mana eksperimen ini dijalankan lah. Sebab apa, soalan-soalan dalam SPM ni dia akan tanya kamu apa yang terjadi bila mana ini dicampurkan dengan oksida, apa jadi, kan? Okey, sebenarnya apabila merentasi skala ketiga, sifat oksida berubah daripada oksida base kepada oksida amfoterik dan kemudian oksida asid. Okey, oksida base ni apa dia? Oksida base ni adalah oksida alkali. Base ni kata lain bagi alkali. Amfoterik ni maksudnya dia boleh bersifat dua-dua, sama ada dia boleh bersifat alkali ataupun dia boleh bersifat asid. Dan oksida asid ni asid lah, dia bersifat asid.
Okey, yang dikatakan dengan oksida ni apa dia? Okey, bila mana natrium ni kita campurkan dia dengan oksigen. Mana kita bakar dia. Kalau kamu tengok dalam eksperimen ni apa dia buat? Okey, dia campurkan, tuangkan air suling. Tuangkan air suling 10 cm padu air suling ke dalam tabung uji mengandungi separuh spatula natrium oksida. Lepas tu dia masukkan natrium oksida ni, dia masukkan air kan. Lepas tu apa dia tengok apa jadi. Okey, dia tengok apa jadi sifat natrium oksida tu. Adakah dia ni bersifat adakah dia bersifat base ataupun dia bersifat alkali. Okey, bila mana natrium oksida ni, maksudnya natrium ni natrium oksida ni dia dah bergabung dengan oksigen. Natrium ni dia bergabung dengan oksigen, dia membentuk natrium oksida. Okey, magnesium dia bergabung dengan oksigen, dia jadi magnesium oksida. Aluminium dia bercampur dengan oksigen, dia akan menjadi aluminium oksida. Okey, jadi kamu mungkin akan tertanya pada saya, macam mana sesuatu natrium ni dia boleh bergabung dengan oksida. Okey, sama ada dia ada beberapa cara. Sama ada sesuatu natrium tu kita bakar dia dalam bilik, dalam keadaan bilik kita bakar dia. Bila mana pembakaran tu berlaku, dia akan bergabung dengan oksigen dan membentuk natrium oksida. Jadi sekarang ni dia nak yang kita nak belajar ni, apakah sifat-sifat kimia natrium oksida ni? Apa sifat-sifat kimia dia? Okey, jadi bila mana natrium ni dia bergabung dengan oksigen, dia membentuk natrium oksida, dia adalah bersifat oksida base. Dia bersifat alkali. Bersifat alkali. Kalau alkali ni kamu tahulah menukarkan kertas litmus merah kepada biru, kan? Okey, kalau lepas tu kamu tengok oksida amfotrik. Amfotrik ni bersifat dua-dualah, dia bersifat alkali dan juga bersifat base. Manakala silikon pula, silikon, fosforus, sulfur, klorin ni pula, bila mana dia adalah oksida, dia bergabung dengan oksigen, dia akan membentuk oksida asid. Dia tu bersifat asid. Silikon oksida ni bersifat asid, fosforus pun asid, silikon pun asid, dan juga yang terakhir sini klorin ni asid. Jadi kamu tahu sinilah, kalau macam kamu tengok daripada awal sini, daripada hujung ni, kalau oksidanya, natrium oksida dengan magnesium oksida, dia adalah bersifat alkali. Bila mana seterusnya, kalau di sini di tengah-tengah ni dia bersifat alkali dan juga asid. Kalau daripada bermula silikon ni sampai ke hujung ni argon ni, dia klorin, dia adalah bersifat asid. Okey, kenapa argon ni tak? Okey, argon ni seperti mana saya telah ajar pada kamu, kumpulan ke-8 ni dia sudah pun stabil. Dia punya petala yang terakhir dia, petala valen dia adalah sudah cukup 8. Bila dia dah cukup 8, dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana unsur. Sebab apa? Dia dah stabil. Dia dah cukup 8. Dia takkan bertindak balas dengan mana-mana unsur pun. Kalau macam yang ni, dia memang tak stabil. Petala valence dia adalah 1. Yang ni petala valence dia adalah 2. Dan seterusnya lah. Okey, jadi unsur kumpulan 1 dan 2 membentuk oksida logam yang bersifat base. Jadi dia ni oksida logam, bila mana dia logam-logam yang 1 ni dan 2 ni dia bertindak balas dengan oksigen membentuk oksida logam. Sifat dia adalah sifat base, beralkali. Bila larut di dalam air, kedua-dua oksida base ni akan menghasilkan larutan beralkali. Jadi bila mana natrium oksida yang kamu ambil ni, yang eksperimen yang kamu tengok sebelah ni, kan, dia ambil natrium oksida ni, dia masukkan air. Dia masukkan air, dia larut dalam air, dia membentuk oksida alkali, oksida base yang akan menghasilkan larutan beralkali. Kamu tengok ni, Okey, oksida base juga bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air. Okey, jadi bila mana dia nak cerita sini macam ni, natrium oksida ni, dia tadi dia tambahkan dengan air. Jadi larutan yang terhasil adalah larutan alkali. Kemudian alkali ni, yang ni dia tambah lagi dengan asid. Dia tengok apa jadi.
Jadi alkali tambah asid ni akhirnya dia dapat tengok apa? Garam dan juga air yang terbentuk. Okey. Macam ni yang dia maksudkan pada kamu. Maksudnya nitrooksida ni dia tambah air, jadi yang dia akan dapat adalah larutan yang bersifatnya alkali. Jadi dia tambah lagi larutan berasid, yang dia dapati bahawa yang terhasil adalah garam dan air. Okey, jadi garam di sini bukannya garam masakan ya. Saya harap kamu kena faham sini. Garam di sini ialah dia dah bersifat neutral lah. Dah bersifat neutral dan membentuk bahan yang lain lah pula. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok mengenai garam ni, iaitu bab yang seterusnya. Aluminium membentuk oksida logam bersifat amfoterik. Maksudnya dia berkeupayaan untuk bertindak sebagai asid dan juga base. Jadi saya beritahu dah, aluminium oksida bertindak balas dengan kedua-dua asid dan alkali membentuk garam dan air. Jadi berlainan dengan natrium ni. Natrium ni dia memang jadi alkali lah, tapi kalau aluminium dia akan jadi sama ada beralkali dan juga berasid. Dia boleh sifat dua-dua. Bila mana kamu masukkan asid dalam tu, garam juga terbentuk. Kalau kamu masukkan alkali dalam larutan amfoterik, garam dengan air juga akan terbentuk. Okey, larutan unsur kumpulan 14, 15, 16, 17 membentuk oksida bukan logam yang bersifat asid. Apabila larut dalam air, unsur oksida unsur kumpulan-kumpulan ini akan membentuk larutan berasid. Okey, oksida asid juga bertindak balas dengan alkali untuk membentuk garam dan air. Okey, begitulah. Sebaliknya seperti mana saya cerita kepada kamu, yang ni dia akan bersifat alkali, tambahkan dengan asid dia jadi garam dan air. Yang ni juga daripada sini ke sini, daripada silikon ni sampai klorin ni dia bersifat asid. Bila mana kamu tambah alkali, dia akan membentuk garam dan air juga. Okey, jadi bila mana kamu dah belajar ni, kamu tahulah bahawa daripada kumpulan 1 ni membawa ke kumpulan 8 ni, kamu tahu kalau sini yang belah-belah sini memang dia adalah oksida base, oksida berakali. Bila mana membawa ke grup-grup kumpulan yang seterusnya, dia akan jadi membentuk oksida asid. Okey, bila mana kamu bertindak balas dia dengan larutan yang sebaliknya, kalau macam asid bertindak balas dengan alkali, dia membentuklah garam dan air. Jadi kamu dapat orang kata dapat meramal lah kan, apakah yang terjadi apabila sesuatu unsur tu kamu tengok merentasi color dia. Okey, kemudian setelah kalau kamu perasan tadilah, kita dah belajar mengenai unsur-unsur yang bermula daripada logam ni kan. Last sekali dia akan jadi gas. Lepas tu saya ada bincangkan tadi mengenai unsur separa logam. Jadi sebab itulah dalam buku kamu ni dia ada bincangkan mengenai unsur separa logam. Jadi apakah kegunaan unsur-unsur separa logam ni? Sebenarnya unsur-unsur separa logam ni, ataupun kita panggil dia metalloid, mempunyai sifat logam dan juga sifat bukan logam. Maksudnya dia ada sifat logam dan sifat bukan logam. Macam sifat logam ni apa dia? Dia punya sifat dia antaranya dia ni boleh mengalirkan elektrik. Kalau logam saja dia boleh mengalirkan elektrik. Okey, dan juga dia ada sifat bukan logam. Dia ada sifat bukan logam. Unsur ini merupakan konduktor elektrik yang sangat lemah kan. Walaupun dia boleh alirkan elektrik, tapi dia lemah. Konduktor elektrik yang lemah. Namun begitu, metalloid merupakan konduktor elektrik yang baik pada suhu yang tinggi. Jadi maksudnya dalam keadaan suhu yang tinggi, dia boleh mengalirkan elektrik. Sebenarnya ia adalah sifat yang sangat baik. Untuk apa? Untuk dibuat microchip. Sebab apa? Bila mana kamu pakai laptop dalam masa lama, kamu akan dapati laptop kamu panas, betul tak? Ataupun kamu pakai handset kamu ni, smartphone kamu ni, lama-lama dia akan jadi panas kan. Jadi sebenarnya sifat itu adalah sangat baik untuk apa? Untuk digunakan unsur-unsur separa logam ni. Unsur-unsur separa logam ni dia boleh mengalirkan elektrik pada suhu yang tinggi. Sebab ada antaranya kalau kamu nak guna logam, bila mana logam ni digunakan, suhu yang tinggi juga, dia dah tak jadi satu konduktor yang baik dah kan. Bila mana dia suhu terlalu tinggi,
dia dah tak boleh mengalirkan elektrik. Tapi kalau macam unsur separa logam ni, bila mana suhu tinggi sekalipun, dia boleh menghasilkan elektrik yang sangat baik. Okey, sebab itulah kamu akan dapati metal lock ini digunakan, contohnya silikon digunakan sebagai semikonduktor dalam penghasilan microchip elektronik. Kamu nampak contohnya yang ni lah yang kamu tengok ni. Kalau kamu buka laptop kamu tengok dia punya motherboard dia tu, kamu akan jumpa semikonduktor lah kan. Ni contoh ya. Ataupun handset kamu pecah ke, dalam handset kamu tu kamu akan jumpa microchip ni. Inilah yang ada unsur-unsur separa logam yang digunakan dalam bahan-bahan elektronik. Okey, contohnya silikon yang biasa digunakan silikon yang biasa digunakan. Jadi kalau kamu tengok yang atas ni, okey, silikon ni terletak di mana? Di bahagian separa logam separa logam. Okey, dah habis pasal separa logam, kita masuk ke unsur peralihan. Unsur peralihan ni kat mana kamu nak jumpa? Ni yang warna kuning ni. Yang biasa sangat kita biasa bincangkan yang ni lah, yang color pertama, kumpulan pertama, kumpulan kedua dan seterusnya. Tapi unsur peralihan ni kita tak bincang lagi kan. Ini sekarang ni waktu kita untuk bincang pasal unsur peralihan ni lah. Yang mana kamu akan perhatikan di sini, di lantanida ni, di mana dia telah diasingkan di sini barisan ni. Mana yang tanida ni diasingkan dan disusunkan di bahagian bawah. Okey, unsur peralihan terletak di antara kumpulan 2 dan 13. Ni kumpulan 2, 13. Maksud di tengah-tengah ni adalah unsur peralihan. Jadual berkala. Okey, contoh unsur peralihan termasuklah kromium, mangan, ferrum dan kuprum. Bahagian kuning ni menunjukkan unsur-unsur peralihan. Unsur-unsur peralihan dalam jadual berkala unsur yang kamu tengok ni warna kuning ni warna kuning ni sahaja. Okey, dia sifat dia merupakan pepecahan yang permukaannya yang berkilat. Contohnya besi. Ferrum ni besi Ni ferrum. Ferrum ni contoh dia adalah besi Okey, merupakan pepecahan yang permukaannya berkilat. Permukaannya berkilat. Contoh kalau kamu tengok besi besi yang masih elok lagi lah, bukan yang berkaratnya. Permukaan dia adalah berkilat. Bersifat sangat keras berbanding dengan logam dalam kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okey, ni logam juga, tapi sebenarnya dia tak keras mana berbanding unsur-unsur di bahagian peralihan ni. Okey, mempunyai ketepatan yang tinggi. Ketepatan dia tinggi, sebab itulah besi ni dia tenggelam dalam air. Dia sebab apa? Ketepatan dia tinggi, mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okey, itu adalah unsur-unsur yang terdapat di bahagian peralihan unsur peralihan ni. Okey. Ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan. Apa ciri istimewa dia? Okey, unsur peralihan merupakan logam yang memiliki takat lebur dan takat didih yang tinggi, keras, permukaan berkilat, sifat mulur dan boleh ditempa. Jadi sifat-sifat yang kamu dengar ni sangat bagus untuk apa? Untuk pembuatan. Contohnya macam apa, nak buat besi digunakan untuk buat apa? Untuk badan kereta kan. Untuk buat badan kereta, untuk buat badan apa lagi? So biasanya bahan-bahan sokongan lah. Sebab apa? Dia mempunyai sifat yang keras, permukaan yang berkilat. Sangat sesuai lah untuk membuat macam bahan-bahan perhiasan atau sesuatu benda sokongan. Sesuatu benda memerlukan sokongan. Contohnya kerusi ataupun meja, kaki meja kan. Sebab apa? Dia ada sifat tu. Okey, takat lebur, takat didih yang tinggi dan keras lah. Itu yang sangat penting. Unsur peralihan juga punya ciri-ciri istimewa yang tiada pada logam biasa. Apakah ciri-ciri istimewa yang dimiliki oleh unsur peralihan? Pertama sekali, dia boleh dijadikan sebagai apa? Pemangkin, bahan pemangkin. Kalau siapa masih ingat lagi, ini apa dia? Ini adalah tindak balas dalam proses Haber lah, untuk menghasilkan amonia. Jadi bila mana nitrogen ni ditambah dengan hidrogen, dia memang boleh bertindak balas membentuk amonia, tapi dia memerlukan pemangkin. Dengan kamu meletakkan pemangkin ferrum ni, dia akan mempercepatkan lagi proses Haber ni. Okey, kemudian
Unsur peralihan berupaya membentuk ion yang berwarna. Okey, kamu nampak warna dia, dia boleh buat warna jingga, buat warna ni. Okey, sebab itulah unsur-unsur ni digunakan untuk apa? Untuk membuat warna, kan? Untuk membuat warna. Contoh biasa kamu tengok macam nak buat spray, semua tu menggunakan unsur-unsur peralihan ni. Okey, contoh sini kamu ion kromium hijau, ion dikromat jingga, ion mangan merah jambu, ion manganat ungu. Sebab itulah ion-ion ni digunakan untuk membuat apa? Cat. Kan? Sangat bergunalah untuk membuat cat, buat spray kereta, kan? Kemudian apa lagi? Unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Jadi bila mana satu kromium ni, kan, bila mana kamu campurkan, dia ada nombor pengoksidaan dia 3, ada nombor pengoksidaan dia 6. Jadi kamu akan dapati dia akan membentuk kromium klorida ataupun dia akan jadi kromium dikromat. Sebab apa? Dia boleh dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan lah, kan. Maksud di sini dia boleh terima elektron, dia boleh derma elektron, kan. Dia derma elektron, maksudnya satu unsur tu dia boleh derma 2 ataupun dia boleh derma 4 atau dia boleh derma 7. Itu sifat-sifat kimia yang mana istimewa yang ada pada unsur peralihan, kan. Okey, macam mana derma elektron bergabung-gabung ni semua ni nanti kita akan belajar pada next topik lah. Okey, unsur peralihan berupaya membentuk ion kompleks. Kamu nampak lagi kompleks, kan? Tetraaminokuprum. Maksudnya tetraaminokuprum ni, kuprum tu ada berapa, dia boleh bercampurkan dengan amonia situ, kan, membentuk amina. Dan dia bercantum dengan 4, kuprum tu bercantum dengan 4 amonia, membentuk tetraaminokuprum. Okey, hexacyanofrat, hexacyanofrat 2, hexaquaferat. Kamu nampak dia bercantum dengan pelbagai, maksudnya banyak banyak ion-ion lain boleh bercantum dengan dia, kan? Sebab tu dia boleh membentuk apa? Ion-ion yang kompleks. Dan itu sifat-sifat ni hanya terdapat pada unsur-unsur peralihan. Okey, apakah kegunaan unsur peralihan dalam industri? Kalau kamu tengok sini, ferrum digunakan dalam proses Haber untuk menghasilkan amonia. Amonia ni guna untuk buat apa? Untuk buat sabun, untuk buat baja, dan pelbagai lagi lah. Platinum digunakan dalam proses Oswald untuk menghasilkan asid nitrik. Jadi asid nitrik dihasilkan melalui apa dia? Platinum ni lah digunakan sebagai pemangkin. Nikel dan platinum digunakan dalam proses penghidrogenan minyak sayuran membentuk margarin. Okey, dan juga vanadium oksida digunakan proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Jadi kamu akan dapati bahawa unsur peralihan ni sangat berguna sebagai pemangkin dalam sesuatu proses. Okey, selain daripada itu kamu tengok tu mangan digunakan untuk membuat kaca tingkap berwarna. Kamu nampak tingkap yang berwarna ni yang biasa kamu tengok kat tingkap-tingkap tu yang warna-warna tu sebenarnya dia ada campuran mangan. Mangan ni adalah unsur peralihan. Ferrum digunakan untuk membuat jambatan. Okey, ferrum tu digunakan disebabkan sifat dia ada keras, takat didih tinggi, takat lebur tinggi, keras, boleh dilenturkan. Itu adalah sifat-sifat logam yang mana sangat berguna, kan. Sebab itulah ferrum ni digunakan untuk membuat jambatan. Okey, titanium digunakan untuk membuat cat. Sebab apa? Sebab ni kan saya ada cerita pada kamu tadi, dia boleh membentuk ion yang berwarna. Sebab itulah unsur-unsur peralihan ni sangat berguna dalam pembuatan cat.